وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat-sihat? Belaka nampaknya tu, insya-Allah Cik Man dapat rasakan bersangka baik, dan Cik Man harapkan semuanya sebagaimana biasa dapat menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami cari nafkah, belajar, pergi ke sekolah, guru mengajar dan yang sewaktu dengannya. Baik, jadi kembali bertemu Cik Man dalam rancangan apalagi kalau bukan Jawapan Panih Cik Man. Hashtag korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi pada hari ini, episod kali ini, di bawah tema ataupun minggu hadis, maka Cik Man memilih satu hadis yang tidak kurang pentingnya, yang berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah dan apa yang berlaku selepas mati, iaitu hadis yang berkenaan tentang 3 perkara yang tak terputus selepas kita mati. Sebab kita tahu kan, sebaik saja seseorang meninggal dunia, semua urusan dunia terputus. Bayar bil elektrik dah tak ada lagi, bayar bil astro dah tak ada lagi, nak fikir duit air tak ada lagi, main duit kutu nak bayar berapa pula dah tak ada lagi, kemudian nak pergi rumah kenduri, semua tu dah habis dah, terputus. Cuma ada 3 benda yang akan sentiasa top up, dan kita pastikan kita ada saham untuk 3 benda ni. Apa dia? Maka Cik Man bacakan matan hadis ini dalam bahasa Arab. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila matinya anak Adam. Anak Adam ni maknanya kita lah, ataupun manusia. Dalam hadis lain ada menyebut insan, sama lah tu. Ya? Akan terputus semua amalan kecuali 3. Maka yang 3 ini apa? Yang pertama, sadaqatin jariyah. Kita bincang sedekah dulu. Apa maksud sedekah? Sedekah adalah satu pemberian yang kita hulurkan kepada seseorang ataupun persatuan ataupun agensi, orang miskin ke dan seumpamanya, dengan tujuan untuk mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata habuan dunia. Bukan kita bagi, kenapa bagi duit? Saja je lah, dia ada adik perempuan cantik jadi aku bagi duit ni minta-minta dia promote adik dia dekat aku. Yang tu tak ada tujuan kerana Allah, itu untuk habuan dunia. Mungkin dapat pahala, mungkin tak. Tapi sedekah ni dia memang pure kerana Allah. Aku bagi sedekah ni aku tak harapkan dia balas. Aku bagi sedekah ni semoga Allah sayang aku, semoga aku nanti ada saham dekat akhirat. Dia nak balas ke tak balas itu tak penting. Kadang-kadang ada orang syarat macam tu. Ni aku sedekah engkau dah lama ni. Dulu aku banyak kali sedekah engkau, aku tak balas pun. Dia nampak mengungkit. Kat situ mengungkit boleh menjadi salah satu medium untuk menghapuskan pahala-pahala kita. Hati-hati, kadang-kadang dalam pada kita buat baik, kita akan tergelincir di situ. Jadi amalan yang pertama yang akan berkekalan sekalipun kita dah masuk ke alam barzah, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Jariah ni maknanya mengalir. Dah mati, dulu kita pernah sedekahkan kipas kat surau tu. Kita dah mati, kipas tu masih lagi function. Berapa ramai orang yang guna, 30 tahun lepas kita mati, selagi kipas tu berfungsi, tak hancur, selagi itulah Allah akan top up pahala sedekah. Maka sedaqatin jariyatin ini, ulama menjadikan ini sebagai dalil untuk wakaf. Jadi makcik-makcik pernah dengar perkataan wakaf? Wakaf salah satu bentuk sedekah ataupun infak. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Quran, apabila kita bersedekah menginfakkan harta di jalan Allah, seumpama kita ni ada tanam satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Maknanya dia sentiasa top up.
ataupun infinity, tak terhitung bagi orang yang melaksanakan amalan bersedekah ini. Jadi kita nak ceritakan pasal wakaf dulu. Ada contoh-contoh yang banyak di kalangan sahabat Nabi SAW. Cik Man nak kongsi kisah Saidina Osman. Saidina Osman ni business minded dia lain macam, babe. Memang dia ni memang pertama dia orang kaya, kemudian dia jujur, kemudian dia business minded. Bila di Madinah ada satu telaga ataupun perigi yang dimiliki oleh orang Yahudi. Maklum pun tahu Yahudi ni perangai macam mana, cekik darah aja. Jadi Saidina Osman tu dia fikir macam mana nak buat supaya telaga ni dapat digunakan oleh orang miskin. Yelah, Yahudi ni dia bisnes dengan telaga tu. Siapa nak ambil air, bayar. Orang kaya bolehlah ambil air. Tapi kalau orang Islam yang miskin, sian macam diskriminasi. Maka muncullah Saidina Osman, businessman, CEO bank pada zaman Nabi. Maka dia pun meeting dengan Yahudi ni tadi. Nama telaga tu telaga rumah. Ni pasal bukan telaga rumah tak, telaga rumah ataupun telaga rumah. Itu milik Yahudi tersebut. Dia pun deal. Bro, ni nak bincang sikit lah. Nak beli telaga boleh? Beli telaga lambat sikit. Sebab Yahudi tu faham, kalau beli rugilah, tak ada income daripada situ. Maka Saidina Osman pun dia perah dia punya otak dan kebijaksanaan, dia corner. Okey, tak nak beli. Tapi saya nak ada gele-gele, ada macam sewa. Sehari you punya, sehari I punya. Maknanya tak adalah Yahudi tu terputus daripada income dia. Yahudi tu setuju. Yahudi tu silap besar. Dia berurusan dengan seorang business minded yang bertakwa seperti Saidina Osman. Adik-adik, maklum nak tahu apa yang berlaku? Pada hari Yahudi tu menjadi pemilik. Sebab tadi dah deal. Sehari kau punya, sehari Saidina Osman punya, sehari Yahudi punya, sehari Saidina Osman punya. Pada hari Yahudi tu punya, memanglah orang kena bayar. Tapi pada hari Saidina Osman punya, apa Saidina Osman buat? Okey, mari. Siapa yang tak boleh bayar ataupun yang tak mampu, hari ini saya bagi free. Bila dah bagi free, apa yang berlaku? Orang akan ambil sekali, gayungkan air untuk top up besok. Besok milik Yahudi punya turn, kena bayar. Jadi kalau ambil lebih, ambil 2 baldi, besok tak payah datang. Jadi apa kesan yang terjadi pada hari giliran Yahudi untuk memiliki telaga tersebut? Tak ada orang datang. Siapa nak beli air? Siapa yang nak keluarkan duit? Jadi ini antara keindahan ataupun kebijaksanaan para sahabat dalam soal sedekah jariah. Apa yang berlaku dengan telaga ni? Tunggu selepas ni. Alhamdulillah, kembali bersama Cik Man untuk mengetahui apa nasib Yahudi tu dan apa yang berlaku dengan telaga Rukmah tadi tu. Jadi bila Saidina Osman dia dah buat macam turn macam tu, waktu hari Saidina Osman memiliki telaga tu, ramai orang datang sebab free. Siapa tak nak free? Ambil sekali untuk besok. Jangan ambil untuk hari ni, besok Yahudi kena bayar. Jadi akhirnya sunyi sepi. Tak ada siapa pun yang datang pada hari turn Yahudi tersebut. Jadi Yahudi ni fikir, income tak boleh masuk ni. Jadi dekat situ Saidina Osman masuk line, dia pun bagi tawaran, apa kata saya beli? Saidina Osman, ada duit banyak, saya akan beli dengan jumlah yang banyak. Yahudi kan, nampak duit, gelap dah sekejap. Akhirnya, secara rasminya, Yahudi menjual sepenuhnya telaga tersebut kepada Saidina Osman dengan harga yang tinggi. Maka apa yang berlaku? Saidina Osman dengan penuh ketakwaan mengisytiharkan dan telah merasmikan bahawa telaga ini aku wakafkan untuk kegunaan sesiapa sahaja, khususnya buat umat Islam. Maka inilah antara kebijaksanaan Saidina Osman serta perkara yang dilakukan oleh Saidina Osman dari segi sedekah jariah wakaf sampailah ke hari ini. Kalau telaga tu masih ada, top up. Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun Saidina Osman telah meninggalkan kita. Dia dah dijamin syurga. Lepas tu pahala pula top up. Kita ni yang tak tentu arah syurga neraka, tapi malah nak bersedekah kan. Jadi lu fikirlah sendiri. Baik, itu satu contoh. Kemudian ada sahabat, Cik Man seronok nak ceritakan pasal sahabat-sahabat yang suka bersedekah ni. Saidina Omar. Ada tanah. Tanah Khaybar. Nilai dia tinggi. Sekarang ni dekat Sendayan makin naik. Tanah dulu mungkin 1 ekar tu mungkin puluh ribu. Sekarang ni ratus ribu. Jadi pada zaman tu nilai tanah Khaybar itu sangat tinggi. So bila Saidina Umar minta cadangan daripada Rasulullah mencadangkan yang terbaik wakaf, maka Saidina Umar dengan sudi dan penuh keikhlasannya mewakafkan tanah Khaybarnya kepada umat Islam. Ya Allah, dahlah Saidina Umar ni sahabat yang terbaik.
dan kedudukannya sangat tinggi. Lepas tu buat baik lagi, bergada-gada pahala baiknya. Kemudian contoh sahabat yang lain yang suka bersedekah ataupun yang telah mewakafkan satu benda yang penting, Abu Talhah. Abu Talhah ada kebun kurma di Bairuha, nama tempat. Jadi apa yang dia buat? Maka dia mewakafkan kebun kurmanya untuk Islam. Itu kita katakan wakaf ini salah satu daripada bentuk sedekah ataupun bentuk infak. Wakaf ni maknanya berhenti, kita bekukan. So, kita mewakafkan sesuatu, kita stopkan, aku tak nak buatlah, aku tak nak berinteraksi lagi, ambil kereta aku ni, aku tak nak guna, aku terus wakafkan, aku stopkan untuk kegunaan umat Islam. Aku serahkan kereta ni di jalan Allah. Jadi orang yang mewakafkan tu tak boleh ambil semula. Kalau orang Melayu, borok siku. Jadi ini antara contoh-contoh orang kata kemurahan hati sahabat memberikan sedekah, bukan saja RM1 RM2 tapi harta aset dia kot, saham-saham dia dan seumpamanya yang sepatutnya simpan untuk keturunan tapi dia serahkan di jalan Allah. Sebab tu kita katakan kalau nak sedekah, sedekah barang yang terbaik. Kalau ada orang minta sedekah, ada baju tak? Kejap. Cari mana yang t-shirt yang dah yang buruk-buruk, yang ada koyak-koyak tu bagi. Yang ni tidak berakhlak. Kerana dalam Islam yang dituntut sedekah yang terbaik adalah sedekah harta yang paling mahal. Sedekah harta yang paling kita rasa macam sayang ataupun tak nak bagi pada orang lain, tapi kita berkorban juga, maka itu sedekah yang terbaik, ganjarannya sangat besar di sisi Allah. Baik, ada soalan daripada netizen, Cik Man, kalau saya jumpa duit dalam baju bandel, boleh ke saya sedekah duit tu? Okey, kita kena faham ya, sekarang ni ada sistem bandel lah, maknanya baju yang terpakai kot. Kalau Cik Man salah, tolong betulkan. Jadi sebelum tu orang lain pernah pakai. Jadi mesti kadang-kadang tu ada kita seluk-seluk poket, tengok-tengok kalau kata rezeki terpijak, kita jumpa 10K. Tapi bukan bermaksud kita boleh ambil. Sebab tuan punya baju tu takkan gila untuk letak sengaja kemudian sedekahkan pada orang lain sebab tu harta dia. Mungkin ada pertimbangan yang lain dia terlupa. Tapi masalahnya Cik Man, baju tu daripada Jepun bawa ke Malaysia. Jadi dekat situ ada 30,000 yen, Jepun yen ataupun 30,000 mata wang negara tersebut. Jadi macam mana saya nak pergi pulang kan? Saya tak tahu kat mana dia duduk. Jadi yang paling penting sekali atas dasar warak, yang tu bukan milik kita, kita kena lepaskan benda tersebut untuk pihak lain. Sama ada kita serahkan. First kali kita carilah yang terbaik ni, kita cari zaman teknologi ni. Mungkin kita berhubung dengan pengurus bandel, syarikat yang menguruskan bandel. Baju ni kita nak detect daripada mana, Jepun, okey dekat kawasan mana, dekat China, dekat mana, Wuhan, tak dapat pergi contohnya. Jadi akhirnya kita berusaha ke arah itu. Tapi kalau tak dapat juga detect, tak dapat trace juga pemilik asal, maka kita boleh sedekahkan dan kita niatkan yang sedekah itu adalah tuan punya duit. Ataupun kita serahkan pada Baitul Mal lah. Pada pandailah Baitul Mal menguruskan duit tersebut. Baik. Kemudian ada persoalan-persoalan lagi daripada netizen. Cik Man, saya pernah sedekahkan barang-barang kepada kawan-kawan saya. Tapi kemudian bila saya mengungkit balik, boleh ke saya mengungkit Cik Man? Sebab kadang-kadang tu geram, dia ni buat hal. Jadi saya nak dia bagi dia sedar diri. Adik-adik, paklong-paklong, maklum-maklum semua, antara perkara yang boleh menghapuskan pahala amalan kita ialah mengungkit. Sebab mengungkit ini melukakan perasaan orang yang kita pernah buat baik. Kau sedar dulu kau belajar, aku tanggung tau. Apa perasaan dia? Rasa macam hina kot. Rasa macam, alamak, memang aku ni kena dibelenggu dengan, orang kata, terhutang budi dengan kau ke apa. Jadi once kita sedekahkan sesuatu kepada seseorang, itu sudah menjadi hak milik mutlak dia. Kita tak boleh nak ungkit-ungkit balik. Dia akan menghapuskan segala pahala-pahala amalan yang kita buat, seolah-olah sebagaimana api yang membakar daun-daun kering. Tak ada, zero lah. Jadi hati-hati dengan mulut kita, jangan mengungkit segala pemberian yang pernah kita berikan pada orang lain. Bahkan di kalangan ulama' ada yang mengatakan, mak pun tak boleh mengungkit susu ataupun segala pemberian yang dia bagi pada anak-anaknya. Walaupun kita nampak bahawa mak ni ada kuasa veto. Aku mak engkau nak terasa apa? Tak boleh juga. So kita kena jagalah. Baik, jadi golongan yang seterusnya, yang tak terputus, ataupun amalan yang akan berkekalan selepas kita mati, kita akan jumpa selepas rehat. Kembali selepas ini. Penonton sekalian, kembali bersama Cik Man dan kita telah membincangkan satu amalan, lagi berbaki dua amalan, iaitu amalan yang tak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia, iaitu yang kedua, ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat.
Kita ni bukan nak tunggu kita jadi cikgu, guru sekolah ataupun ustaz-ustazah. Kita manusia yang tak mengajar pun mungkin ada mutiara-mutiara ilmu yang kita keluarkan daripada mulut kita. Kita mengajar seseorang tentang kebaikan. Walaupun kita ni mungkin ada kesilapan. Walaupun kita ni mat-mat motor. Tapi bila kita nasihatkan kawan motor kita, jangan tinggal semayang. Konvoi-konvoi juga. Ya. Kita nak pergi event-event juga. Tapi di samping tu semayang kena jaga. Kemudian percampuran lelaki perempuan kena jaga. Ini nasihat daripada seorang mat motor kepada geng motornya. Maka nasihat ini akan diamalkan oleh geng-geng motor yang lain. Maka mat motor ini akan dapat pahala yang berkekalan, insya-Allah. Maka itu ilmu dikeluarkan oleh seorang manusia. Maka dia seolah-olah sebagai guru. Ini kan pula cikgu-cikgu kita yang memang 24 jam menghadap muka kita. Profession rasminya adalah guru. Bayangkan mufti-mufti, para ulama, ulama-ulama terdahulu yang bukan sahaja dia bercakap tapi meninggalkan hasil karya. Sampai sekarang dekat rumah kita, dekat masjid, ada buku-buku yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Ada buku-buku yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ada buku-buku yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Apa dia kitab famous Imam Al-Ghazali? Ihya Ulumuddin. Apa dia karya yang famous daripada Imam Syafi'i? Apa dia karya yang famous daripada Imam An-Nawawi? 40 hadis daripada Nabi SAW. Ataupun kitab Al-Adhkar. Kita buka, dahlah diorang ni orang soleh, pahala bertopap-topap. Ni kan pula apa yang diorang tinggalkan dari segi ilmu tu, kita baca, kita amalkan. Dah berapa juta orang yang mengamalkan ilmu yang ditinggalkan oleh ulama-ulama ini. Mereka tidak maksum, tetapi kedudukan mereka sangat tinggi dalam agama sebagai ulama yang meneruskan warisan Nabi SAW, iaitu menyebarkan ilmu kepada seluruh manusia. Dan kita pula yang dapat ilmu daripada Imam Nawawi, kita sampaikan kepada orang lain. Jadi berapa kali keturunan tu? Bukan kita start daripada kita, start daripada generasi yang hidup pada zaman Imam Nawawi, kiralah sampai sekarang. Dah beratus-ratus tahun. Jadi beruntung. Jadi adik-adik dekat luar sana, walaupun tak alim, walaupun tak ada sijil yang tinggi, tapi keluarkan saja apa yang baik daripada mulut, nasihatkan kawan-kawan. Semoga dengan nasihat itu akan diamalkan, akan kawan-kawan kita teringat satu masa nanti, dan selepas kita mati, dia terus mengamalkan. Dia pesan, dulu ada member aku Mak Rempit, dia selalu nasihat aku. Nampak? Jadi Mak Rempit yang meninggal itu akan top up pahala amalannya di dalam kubur nanti, insya-Allah. Dan seterusnya, persoalan-persoalan yang Cik Man kutip daripada netizen. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Betul ke kalau kongsi ilmu pahala berterusan? Ya, ini yang sedang kita bincangkan. Berkongsi ilmu, pahala kita akan berterusan. Kemudian ada satu soalan, rasanya luahan daripada pelajar-pelajar aku, Cik Man selalu terima, sama ada dalam DM ataupun ceramah-ceramah dengan diorang. Cik Man, cikgu saya kalau marah dia kata tak berkat. Aku tarik balik ilmu aku. Aku haramkan ilmu aku kepada engkau. Jadi pelajar ni takut tak lulus dalam exam. Baik. Pertama sekali, tak ada sentimen apa-apa, tak menyokong mana-mana pihak. Cik Man pernah jadi pelajar, Cik Man pernah ada guru yang Cik Man sayang. Cikgu-cikgu kita pun garang juga, kadang-kadang kita alamak, kita jadi tension. Tapi adik-adik semua, pertama sekali kita mesti hormat dengan guru-guru kita. Walaupun mereka ada kekurangan, mereka tetap guru kita. Kita sentiasa memaafkan diorang, kita sentiasa cuba faham. Diorang kadang-kadang bertempik, kadang-kadang terlempang sana, terotan sini, berbirat sana, berbirat sini. Sebab tekanan-tekanan yang diorang hadapi. Diorang nak didik ada berapa ratus anak murid macam anak sendiri dekat dalam sekolah tu. Kalau apa-apa hal yang berlaku, nanti kena saman ataupun ada ibu bapa yang tak faham. Di samping diorang nak didik anak diorang sendiri. Kadang-kadang terbiar anak sendiri sebab nak didik anak orang lain. Jadi ini yang pelajar kena faham. Itu satu hal lah. Kepada guru yang mulia, semoga Allah memberikan kesabaran, semoga Allah memberikan ketabahan kepada guru dalam memberi sumbangan kepada masyarakat. Ini guru satu profession yang sangat mulia dan agung. Bahkan Nabi diutuskan sebagai seorang guru. Jadi kalau boleh, janganlah kita ungkapkan perkataan-perkataan haramkan ilmu. Kerana ilmu itu adalah milik Allah dan menjadi tanggungjawab kepada guru untuk menyampaikan kepada pelajar, di mana guru memang tidak boleh mengharamkan ilmu tersebut. Dan guru tidak boleh mengatakan tidak berkat dan seumpamanya. Pengorbanan seorang guru tu memang kita tidak boleh nafikan. Maka kerjasama ataupun saling faham antara pihak guru dengan pihak pelajar ataupun murid-murid, insya-Allah akan menghasilkan generasi yang berilmu. Baik,
Selesai kat situ ya. Tak ada sentimen, Cik Man tak sokong mana-mana. Bahkan setiap guru pernah jadi pelajar dan pelajar itu akan menjadi guru untuk mendidik anak-anak dan masyarakat selepas. Baik, kemudian ada persoalan-persoalan daripada netizen, Cik Man, kalau kita ni menuntut ilmu daripada orang yang non-Muslim, perlukah kita menghormati dia? Baik, sekarang ni kita tak kira siapa pun yang kita tuntut ilmu, tapi kita menghormati ilmu tersebut. Kutiplah ilmu walaupun daripada orang yang memusuhi agama kita. Bahkan kadang-kadang kita belajar daripada alam semula jadi, alam sekitar. Kita belajar daripada kucing, macam mana kucing tu lepas dia berak dia kambuskan tanah, rupa-rupanya ada orang lagi teruk pada kucing, berak tak reti nak pelas jamban. Jadi benda-benda macam tu yang memberikan pengajaran kepada kita. Jadi sekalipun guru kita tu bukan Islam ataupun non-Muslim, kita tetap hormat kepada dia, ucapkan terima kasih dan mendoakan dia semoga dia kembali kepada fitrah sama sebagaimana keadaan kita. Baik, kemudian kita beralih ke amalan yang terakhir, iaitu amalan yang tak akan terputus ya walaupun kita meninggal dunia, iaitu waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Kepada ibu bapa sekalian, Cik Man yakin ibu bapa yang sedang menonton ini adalah ibu bapa yang cemerlang, ibu bapa yang sentiasa mendidik anak. Cuma kadang-kadang tu kita terlepas pandang, bila tersibuk dengan kerja, maka anak-anak kita akan terabai sikit. So kita kena buat koreksi balik supaya kita pandai orang kata merancang ataupun membahagikan masa antara kerja dan juga tuntutan untuk melihat anak-anak kita. Dan ada juga di kalangan anak-anak yang cemerlang di sini ataupun anak-anak yang soleh, walaupun pernah buat silap pada ibu bapa, walaupun pernah buat dosa dan seumpamanya, tapi sentiasa berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Sebab setakat pengalaman Cik Man apabila berinteraksi dengan golongan anak-anak, diorang kadang-kadang tu share sambil menangis. Cik Man, saya pernah buat silap dengan mak saya, pernah tengking, menangis-nangis. Kau dah minta maaf ke belum? Sudah Cik Man, tapi teringat lagi. Tengok, mak dia dah maafkan dia, dah ampunkan dia. Dah happy go lucky, dah pergi shopping sama-sama, dah bercuti. Kisah 3-4 tahun yang lepas kot. Tapi disebabkan jiwa seorang anak dan anak yang soleh, maka dia rasa sentiasa berdosa dengan apa yang dia pernah lakukan kepada ibu bapa dia. Jadi kita sentiasa untuk mendidik anak-anak supaya nanti dia akan menjadi peninggalan ataupun warisan selepas mati, dialah yang akan kafankan jenazah, dialah akan mendoakan. Tapi ada satu soalan yang mungkin agak sedih, Cik Man, saya tak ada anak, kalau saya mati siapa nak doakan saya? Maka ada sebahagian ulama mengatakan anak-anak itu termasuk juga anak-anak orang Islam yang lain yang mendoakan untuk saudara-saudara se-Islam yang lain, walaupun saudara yang meninggal itu tidak ada anak. Jadi ini 3 amalan yang kita mesti usaha untuk mendapatkannya supaya nanti selepas kita mati, pahala kita akan sentiasa mengalir dan sentiasa di top up. Jadi setakat itu yang Cik Man boleh kongsikan dalam episod kali ini berkenaan dengan 3 amalan yang tidak terputus lepas kematian. Jangan ke mana-mana pada hari yang seterusnya, pada waktu yang sama dalam rancangan Jawapan Panas. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.